Okey, first kali korang tekan subscribe. Okey, dah tekan subscribe, tekan tombol loceng, ambil all. Okey, selesai. Jadi dengan cara ni korang dapat memerangsangkan lagi untuk menghasilkan lebih banyak video. Untuk aku lebih semangat untuk masukkan konten-konten yang akan datang, dan semua ni adalah percuma, tak perlukan bayaran. Okey. So korang akan buat aku lebih semangat lah. Jadi yang akan bayar aku adalah YouTube dan Google AdSense. Okey. So korang tak payah bayar apa-apa, walaupun bahasa Melayu dia adalah langgan. Okey. Just tekan langgan ataupun subscribe. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda yang beragama Islam, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang bukan beragama Islam. Tak kira anda di mana jua, sama ada di Malaysia secara khususnya, kalau ada di Nusantara ni, sama ada di Indonesia. Okay, yang siapa-siapa yang faham bahasa Melayu lah. Okay, sebab saya bercerita dalam bahasa Melayu, kita ajak sembang. Hari ni cerita tentang kawalan perosak untuk tanaman. Okay, kawalan perosak untuk tanaman, sebab kita channel ini pun lebih pada pertanian. Okay, so tanpa melengahkan waktu, kita teruskan slide saya. Okey, kawalan perosak ni dia ada 4 jenis. Okey, kaedah biologi, kaedah kultura, sama ada secara fizikal. Okey, kemudian kawalan kimia dan kawalan IPM bersepadu. Okey, IPM ni bahasa Inggeris sebenarnya, Integrated Pesticide Management. Okey, kawalan perosak bersepadu ni adalah kawalan pada tiga-tiga yang di atas, tapi dia mengutamakan dua kawalan tu, biologi dan fizikal tu, ataupun kultura. Pilihan penggunaan racun adalah pilihan yang terakhir. Okey, kalau ada bahan organik, dia utamakan bahan organik. Last sekali baru penggunaan kimia sintetik ni. Okey, so organik pun kita jangan salah faham, sebenarnya ada racun. Okey, kawalan biologi ni, okey, contohnya kita ada beberapa contoh. Sama ada pemangsa kepada perosak, okey, parasit pada perosak, ataupun binatang penjaga. Binatang penjaga ni contoh macam anjing lah. Okey, kan sering kali kita dengar biasa anjing dia jaga rumah, jaga kebun dan sebagainya. Setakat ni belum ada binatang lain yang macam harimau ke singa gitu, tak boleh. Setakat ni masih anjing lagi, tak ada, saya tak dengar lagi binatang lain. Kalau ada, boleh tulis dekat ruang komentar ataupun kolom komentar. Ini orang Indonesia cakap kolom komentar. Okey, kalau ruang komen boleh isi kat bawah. Okey, contoh parasit ni, okey, macam-macam lah parasit ni. Okey, parasit Achaecodes hypnarium. Okey, minta maaf bahasa dia bahasa saintifik, susah sikit nak sebut. Biasanya serangga ni, penyengat ni, dia akan menyuntik sengat pada dalam ulat brontispa. Ini untuk kawalan untuk jaga kelapa lah, ataupun kelapa sawit. Kumbang brontispa ni, biasa kumbang brontispa ni kesan dia kelapa tu pucuk dia keluar dah kering lah. Okey, sebab brontispa ni suka isap sel sel daun, dia punya ulat-ulat dia. Jadi nak kawal tu, binatang penyengat ni dia akan sengat ulat brontispa ni untuk dijadikan bahan telur dia. Okey, so nanti kita akan tengok lah. Okey, yang pemangsa kepada perosak ni macam itik makan siput. Okey, ada kucing tangkap tikus. Okey, helang tangkap tikus. Kadang-kadang helang kita dah dengar lah, ada orang bela. Yang tu mungkin kena lesen dan sebagainya. Kalau helang dia makan tikus tu memang dia hebat lah, dia bela helang. Okey, kalau burung hantu ni, belanya ada kaedah buat dia punya rumah dan sebagainya. Dia tak bela macam helang. Kalau orang bela helang memang hebat lah. Okey, okey, ni contoh yang saya cakap. Penyengat yang tadi, yang saya sebut tadi, yang sengat ulat brontispa. Okey, yang ni bukan ulat brontispa, ada ulat lain. Saya ingat yang ni serangga ni luar negara lah, tapi ni sekadar contoh. Okey, so okey, yang ini penggunaan ulat untuk kawalan kumbang tanduk. So saya sukalah, so dia satu inovasi daripada anak tempatan. Kalau tak silap saya, FGD lah, bawah Velcra. So apa pun saya ucap tahniah sebagai anak Malaysia. Saya bangga produk ni the first kita dengar buatan tempatan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Kadang orang Indonesia pun kalau boleh nak beli produk ni sebenarnya. Okey, dia murah, kemudian dia mesra alam, dan dia tak susah. Dia cuma sembuh je spora fungus ni pada tanaman palma. Dan kalau kumbang tanduk ni datang, dia akan menyerang kumbang tanduk tu akan pupus. Sebab kita kena faham, kumbang tanduk ni 1 tahun berapa juta dia boleh bertelur. Okey,
Ini ada contoh video. Video saya akan main secara cepat. Saya mungkin akan main skip-skip. Ini Mak Salih ni dia rakam lah. Okey. Contoh boleh cari video ni dalam YouTube. Type lah apa-apa dalam bahasa Inggeris. Penyengat apa bertelur dalam ulat ke apa ke. Okey. Saya undur. Tadi ada ulat ni bakal jadi mangsa lah. Mangsa untuk diinjek. Ni penyengat berkenaan. Okey. Dia nak attack ulat. Bayangkanlah seekor je betina dia ni. Dia suntik kat seekor ulat. Tu dia dah attack. Okey, dia dah attack, dia dah sengat. Okey. Orang ni pun berlawan juga. Yelah, siapa nak kena cucuk kan? Kalau aku jadi ulat tu aku tak nak. Okey. Tapi bagi siapa kesian kat ulat tu, memang serangga ni jangan ada lah. Tapi kita nak sayang tumbuhan cerita kita hari ni. Okay, sebab kita petani, kita nak tanam pokok. Bukan kita nak ulat. Ulat tu kita tak boleh buat apa. Nak makan ulat pun tak boleh juga. Okay. So dia suntik lagi, dia berlawan lagi. Nak inject ni pasal. Okay. Dia dah berjaya inject lah. Dan dia pun belah lah. Sedap dia dah lepaskan benih. Inject ni macam. So kau jangan fikir yang negatif. Kita fikir positif. Okey, so apa jadi pada ulat tu? Okey. Apa jadi pada ulat tu? Okey, ulat ni pun dah mula macam ada simptom-simptom tak sihat lah. Okey, dia dah nampak macam ada lubang-lubang, macam kalau bisul tu ada benda-benda jernih kan. Dia nampak pula bentuk-bentuk kepala ulat lain kan. Sebenarnya memang dah ada ulat dah dalam badan ulat tu. Keluarlah ulat lain. Ulat yang lahir daripada ulat. Okey, bukan saya maaf. Ulat ni lahir daripada dalam ulat. Tapi telur dia telur parasit tadi lah. Okey. So dia pun keluar. Ulat ni pun dah melemah. Tapi tak tahulah, mungkin ulat ni pun kadang-kadang dah kena kawal fikiran lah. Okey. So ulat ni dia keluar. Dia keluar, lepas tu dia akan buat kepompong. Bahasa Inggeris dia panggil kokun lah, kokun. Dia panggil kepompong. Tapi kepompong dia tak ada macam kepompong kupu-kupu. Okey, so dia dah ada macam benang sutera tu. Yang pelik ulat ni dia jaga lagi sampai ulat dia mati. Tak tahu apa berlaku, mungkin ingat anak dia ke apa ke, tak, memang tak tahu lah. Yang dia kecil, ternyata akal dia tak sama macam manusia. Dia ada akal, akal dia tak sama. Okey, dia jaga sampailah dia mati. Dia dah mati dah pun. Maksudnya dia dah mati dah ni. Oh dia, tu dia jaga. Epid datang pun dia jaga. Itu yang pelik tu. Sampailah ulat ni mati. Sampai lahir kawan ni. Dah lahir dah menetas lah. Sikit-sikit menetas. Nanti keluar lagi adik-adik dia. Hanya dia nak menetas, dia nak keluar ni. Ni ada keluar yang baru menetas ni. Dah keluar dah pun dah menetas. Okey, sekian. Kita teruskan next. Okey, mangsa pada pemangsa. Okey, contoh tadi aku pun tak cerita ladybird makan aphid. Tapi ladybird ada dua jenis Satu ladybird yang memakan parasit tanaman ni. Satu lagi ladybird yang merosakkan tanaman. Okey, ini ada dua jenis ladybird. Macam mana nak kenal? Stay tune. Subscribe. Mungkin video akan datang aku akan buat lah. Tapi bukanlah dalam masa cepat sebab aku pun bekerja dan aku ada banyak urusan kerja, urusan rasmi dan sebagainya lah. Okey. Kemudian ni tikus bela kucing ni. Siapa bela tanam cendawan, dia banyak guna. Kalau kat Malaysia lah yang tanam cendawan tiram kelabu, pakai bongkar apa semua, sebab benih cendawan tu dia orang culture pakai apa nama pembiakan spora dia, pakai apa nama, biji gandum. Okey, biji gandum ni pula menarik perhatian tikus. So tu yang tak syok tu. Tikus ni pula suka gigit-gigit beg cendawan kan. So diorang bela kucing. Okey. Kemudian kawalan burung hantu ni biasalah kawasan-kawasan sawah banyak pakai lah. Okey. Okey, ni amalan kultural. Amalan kultural ni macam-macam lah. Alat penghalau, baling mercun. Ada amalan-amalan yang nak kata secara fizikal ke apa boleh. Okey. Kemudian buat perangkap, tembak, elastik, memanah. Cuma menembak ni, senjata api, memabitkan senjata ni mesti ada permit ataupun daripada lesen daripada badan kerajaan lah. Kalau dekat Malaysia ni, Malaysia mesti dapat apa nama, ada surat kebenaran lah, senjata api dan sebagainya. Dia ada permit, ada lesen apa semua. Ikut law, ikut undang-undang. Okey, kena rujuk dengan polis macam ni nak ada senjata api.
Okey, yellow sticker, perangkat lampu dan lain-lain lah. Aku teruskan lagi. Okay, kita akan main alat penghalau ni macam mana. Ni ada satu brother ni, korang subscribe dia orang punya YouTube. Subscribe YouTube dia. Korang support jugalah, korang sokong juga dia punya channel ni. Jangan tekan je button merah tu, dia tulis subscribe ke langgan ke, bukan korang kena bayar. YouTube yang akan bayar. Okey. Okey, jangan lupa okey, macam kena dekat tu. Kita play dia punya video. Okey. Okey, Tok Alang channel ni. Tok Alang channel ni korang jangan lupa macam yang aku pesan tadi. Okey. Don't forget to subscribe. Okey, subscribe lah, jangan tak subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Khabar tuan? Khabar baik. Okey, tak boleh kita cepatkan video dia. Kau tahu je saya cuba buat. Ya, sebab dia cuba kita kan. Dia pun ada orang Tapi tahu. yang ini hari ni saya nak kongsikan betul model sikit ya. Sebab kita gunakan teknologi moden. Dan ada tu yang masih tak dapat. Dia pengalaman yang dia dah beli berapa je ni. Okey. Yang ini kita beli barang ni. jadi yang ini adalah dipanggil solar alarm lamp lampu solar yang dikuaskan oleh tenaga solar. Ni atas ni jenis solar ya. Benda ni kalau kau nak buat safety untuk rumah korang pun bagus. Yang warna merah, dia ada dua color. Yang satu warna merah, satu warna kuning. Yang kuning saya dah beli dah. Saya dah tanam sejak saya dulu saya dah tanam dah. Saya dah pasang. Lepas tu saya nampak dia agak berkesan. Jadi saya beli lagi 4. Yang ini warna merah. Jadi kalau siapa-siapa nak beli, saya nasihatkanlah beli warna merah. Warna merah di belakang dia ada bracket ni untuk yang warna kuning tak ada benda ni. Bracket dia. Kalau tidak pasang dalam rumah, dia ada tempat soket ni, dia ada bagi wire saja, kabel saja. Kalau nak pasang di dalam rumah lah untuk keselamatan. Inilah penggera keselamatannya. Dia ada lampu. So okey, penghalau ni dia cadang sebenarnya dia nak halau monyet sebenarnya. Monyet, okey, bila monyet datang monyet ting. Okey, dia akan lagi bertindak pukang lah. Okey. Sebelum ni ada juga satu idea. Contohnya dia pakai apa nama? Penghalau nyamuk punya ni, yang lingkaran penghalau nyamuk tu. Okey, ubat nyamuk sorry. Okey. Dia dah ukur dah. Contoh ubat nyamuk ni satu lingkaran tu semua sekali dia boleh pergi 9 jam. Okey, dia ukur ikut panjang tu 1 jam ada mercun akan meletup. Dia ikatlah mercun kat situ. Contoh. Okey. Bila ubat macam tu pun boleh juga, tapi cuma beruk ni sifat dia jenis boleh belajar. Hari ni kita pakai belacan, lama-lama dia dah kenal. Dia dah tak gandahkan belacan tu. Besok lama-lama dia dah tak kenal, dia tak gandahkan belacan tu. So kalau benda ni tak pernah pakai lagi, korang pakai memang sesuai lah. Sesuai, tapi bila beruk tu dah belajar benda ni, kau kena ubah pula kaedah lain. Sebab beruk ni jenis binatang yang boleh belajar. Okey. Tapi penggunaan ni sangat bagus lah. So aku pun recommend, bukan setakat recommend, dan korang juga kena subscribe je lah. Aku punya video, dia punya video. So sama-sama lah. Okey. Like, jangan lupa like dan share sama. Melalui kejap saya akan tunjuk dan dia akan bunyi dia. Okey, ni dia demo. Saya terpaksa duduk jauh, duduk dekat dia bunyi. Dia pasal dekat dengan pengawas kita, cuba tengok tu. Ya. Kita ni orang-orang tu, saya pasal sebelah dia. Saya pasal jenis batu pokok pedas saya tu, memang tengah okey, kalau perasan dalam video ni, dia ada orang-orang, dia ada pasang CD tergantung. Tu semua ada kaitan untuk menghalau. buah orang musim ada dalam kurun biji tu. Dan kebanyakan monyet dia akan masuk ke sini. Ya, kebun saya ni masuk ke tepi ni. Sebab kat atas ni tak boleh sebab di jalan raya kan. Monyet nak masuk mana kena kaji juga lah. Ikut kebun masing-masing. Korang kena perhatikan lah. Siap kuning ni saya dah pasang dalam 2 minggu. Tapi kita tahu berapa lama tak. Tak boleh cuba je kan. Kita tengok je dia bunyi ke tidak kan. Aku kalau ada rezeki nak dapat jumpa apa, orang tuan punya video ni memang tak jumpa dia. Saja sampai buat tahu banyak. So tu dia demo. Lebih kurang dia kata beruk kalau aku jadi pencuri aku lagi kan. 6 meter ada ni. Okey. Dia jarak dia antara 8 hingga 10 meter bergantung. Okey, kebiasaan ni kalau kita jadi tuan kebun pun, bila kita nak masuk kita akan offkan benda tu lah. So bila kita nak keluar kita akan onkan semua alarm penggera ni. Okey. Pada kekuatan bateri.
benda ni pun bergantung pada bateri yang ada binatang melintas ataupun sesiapa sahaja yang melintas lah. Yang penggera tadi, bunyi alarm tadi, yang berbunyi itu dia akan bunyi selama 30 saat 35 saat. Kalau tidak ada apa pergerakan, dia akan berhenti dengan sendirinya. Dia akan automatik akan berhenti. Selagi ada pergerakan, dia akan terus berbunyi lah. Kita tunggu sekejap. Bila dah 30 saat, pokoknya dia dah settingnya tu. Kita kena tinggalkan dia. Selagi kita buat sini, dia akan berbunyi. So lebih kurang 1 minit juga lah, ataupun setengah minit dia berbunyi. So tuan ni kebun dia pasang lah tempat-tempat laluan yang strategik. Siap, kita pasang satu. Pagar dia pun bagus. So, sorry, pagar pun salah satu amalan kultural lah untuk menghalang binatang yang tak sepatutnya masuk. Okay, kita tak nak babi masuk, tak nak buruk masuk. Kadang-kadang pagar je tak cukup, so kena ada alat tambahan lah. Monyet ni dia boleh melompat. Yang kita dengar yang warna kuning, yang lembu dekat lembu. Lembu kena pagar total lah. Saya pasang di depan ni. Sebab setakat yang tengok, monyet dia datang di depan ni ya. So, thank you kepada Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you kepada Tok Alang. Thank you kepada Tok Alang. Tapi bila cerita pasal pagar tadi, aku share lagi satu ilmu. Bila korang dah pasang pagar keliling kebun korang dengan kukuh, dengan cantiknya, dengan kukuh ni, jangan sekali-sekali korang biar selaput tunggul naik ke atas pagar korang ataupun semak melebihi pagar korang. Lembu ni dia kalau dia nampak pagar, okey. Lembu kalau nampak pagar okey, tak ada masalah. Tapi bila selaput tunggul dia naik, dia kadang dia tak nampak tu pagar tau. Dia nampak tu rimbunan rumput. So dia panjat je pagar tu. Dia panjat pagar tu buntung. So lembu ni dia berat. Okey. Dan ada satu tambahan, pagar ni kalau korang balut dengan jaring hitam tu adalah satu amalan yang lebih baik kan. Babi pun tak nampak pagar tu. Dia memang nampak macam penghadang kan. So dia tak nampak macam jaring. Kadang-kadang babi ni ada juga yang aku dapat pengalaman daripada tadi, dia boleh potong pula dawai pagar tu. Dapat lah kalau kau buat pagar cengling tu yang warna hijau tu, dia punya besi tak tebal, lagi senang dia ketip je pakai mulut dia, pakai gigit dia gigit je, putuslah pagar. Okey. Ini macam-macam jenis perangkap lah, bukan sekadar kita cerita babi, buruk tadi. Okey, perangkap tikus ada, perangkap tikus macam-macam. Yang perangkap buku, perangkap air, perangkap apa semua, jenis gam. Okey, gam IoT ni tengok dia ada jenis. Sama ada dia ada yang ada bau lalat buah ataupun tak. Kalau ada bau lalat buah, korang jangan gantung dalam kebun, gantung luar. Okey, penggunaan hormon lalat buah tolong gantung luar kebun supaya lalat buah dia tak masukkan kebun, biar dia pergi kat luar lah. Okey. Perangkap kumbang tanduk ni sebenarnya dia lebih pada nak tengok berapa jumlah populasi kumbang tanduk tu. Okey. Dia tak boleh bunuh semua sekali pun, tapi dia perangkap-perangkap yang berkaitan dengan hormon ni dia akan membunuh yang jantan. Kerana seekor kumbang jantan dia mampu mengawan banyak betina. Okey. Ni korang jangan istilahkan dengan poligami pula, marah bini aku. Okey. Kemudian okey, yang ni yellow sticker. Yellow sticker ni kita akan sapu dengan gam IoT. Tengok kalau ada bau lalat buah dia gantung ni. Kalau ada lalat buah punya bau, gantung luar. Kalau IoT yang jenis kosong, jenis macam serangga yang ada dalam gambar ni. Okey, ada gambar lalat, ada gambar binatang. Okey, kita boleh tengok perosak jenis apa paling banyak dan besok kita boleh tentukan nak pakai racun apa. Tu dia kata kalau IPM dia tengok dulu serangga apa yang banyak, dia dah diagnose apa semua. Hari ni dia akan tentukan lah nak pakai racun serangga jenis apa. So situ dia akan save penggunaan racun dan selamat dia makan lah, lebih mesra alam. Maknanya kita kawal penggunaan racun tu. Pakai juga tapi kawal. Itu kalau orang buat organik tak boleh lah. Okey, yang ini tupai. Okey, ada orang yang organik dia ada dua jenis lagi dalam mazhab yang organik. Ada yang sanggup bunuh tupai, ada yang dia punya pencinta alam tu, tupai pun dia tak bagi bunuh. Okey. So bergantung pada anda. Kalau anda tuan kebun mazhab yang mana, kalau anda terlampau pencinta alam, tak boleh tembak buruk, tak boleh tembak, jangan buatlah benda ni. Kalau anda terlampau pencinta alam, dan saya pun tak menentang. Ini adalah hak anda. Sebenarnya saya pun daripada cadangan. Okey. Dan kalau tanya Jabatan Pertanian pun kami lebih khidmat nasihat. Kami tak
menyuruh. Jadi pilihan adalah di tangan anda. Okey. So Mak Saleh ni ada yang memanah, okey, ada yang memanah, ada yang melastik, okey, ada yang menembak. Okey, macam biasa aku tengok kalau kat Malaysia ni nak menembak, pastikan orang yang tradisional. Biasa musim menembak. Kalau kawasan Lengging, Jelebu mungkin juga. Musim buah nak ada ni. Sebelum buah gugur, musim buah gugur, itu sedap lah musim-musim menembak ni. Jadi bila nak masuk kebun, siapa-siapa nak masuk kebun orang ke apa, pastikan anda memakai baju yang cerah. Okey, macam yang aku cakap macam tu. So bila musim menembak ni, terutama kawasan yang tanam durian, sebab diorang berdepan dengan tupai. Sebenarnya tujuan diorang menembak bukan nak pupuskan tupai ni, bukan nak pupuskan borok ke apa. Diorang nak mengurangkan populasi, nak kawal populasi. So bagi aku untuk memupuskan tupai ni pun aku tak setuju. Besok anak cucu tak kenal tupai ni apa kan. Sedangkan peralatan-peralatan lama kita macam disket. Okey, disket ni yang kata moden tu pun budak-budak dah ramai tak kenal apa benda disket ni. Okey, kuku kelapa ramai dah tak kenal. Itu peralatan, alat-alat tradisional yang dah anak-anak apa budak-budak sekarang dah tak kenal. Okey, budak-budak tadika sekarang dah tak kenal ni apa benda dia tak tahu. Okey. Tapi tupai ni kalau dah tak wujud, lagilah susah kita nak kenalkan. Melainkan dalam kartun SpongeBob lah. Okey, ada squirrel kan, kotak squirrel. Okay, cuma kita nak kawal populasi tupai ni supaya dia tidak merosakkan semua buah durian. So sebenarnya penting tupai ni ada. Dia ada kaitan. Bila tupai ni dia dapat mengesan buah yang terbaik, dan dia tepuk tu mengeluarkan gas estrogen. Buah yang masak ni dia ada hormon estrogen. Dia akan menyebabkan buah-buah lain pun masak. Dan sebab tu banyak buah durian ni dia akan sebiji dia akan jatuh. Sebiji sana, sebiji sini, sebab gas estrogen ni dia dah mula tersebar. Okey. So dia ada kaitan lah secara organik, dan itu sebenarnya membantu kepada petani. Tapi janganlah sampai bilangan populasi tupai ni terlampau banyak kan. Nak tak tahulah, ada pembangunan kawasan sana kawasan sini, tupai dah tak cukup tempat, dia berhijrah semua ke kebun kebun durian ni. Lala tokek durian ni pokai kalau tak dapat survive, tak dapat nak kawal populasi tupai yang terlampau banyak ni, ataupun kita diharamkan untuk membunuh tupai, makanya mungkin kita akan pokai, dan mungkin kita tak mampu bayar cukai tanah. Last sekali tanah tersebut dirampas lah, sebab tak dapat bayar cukai tanah. Dan sekali jadi kebun tu kebun terbiar, tak mengeluarkan hasil. Ataupun mungkin kita tak sempat nak menghasil hasil durian ni sebab semua dah kena tepuk tupai. Jadi satu pembaziran lah. So dekat sini ada timbang rasa, sama ada kita nak kita membunuh tupai, tapi bukanlah sampai tahap membungkuskan tupai tu, mengurangkan populasi ataupun mengurangkan kerugian kita. So kita still ada keuntungan untuk kita survive menghasilkan kebun. Okey, bukanlah saya suruh pupuskan tupai ni. Okey, kemudian berkaitan dengan kawalan kimia. Kawalan kimia ni akan saya buat satu lagi video panjang. Okey, sebab kalau kawalan kimia ni, terutama kilang sintetik kimia ni, sebenarnya bahan kimia ni dia ada dua jenis. Sama ada kita menghasilkan secara sintetik daripada kilang, ataupun satu lagi bahan kimia organik. Okey, jangan cakap tak ada racun daripada bahan organik. Okey, bisa ular tu pun salah satu racun organik, tapi kita tak gunalah dalam teknologi pertanian ni. Okey, contohnya air tuba ni salah satu racun organik lah. Okey, kalau korang tak percaya, korang boleh minum air tuba tu, tapi jangan suruh aku minum, memang aku takkan minum lah. Okey, ekstrak daun nim dan sebagainya lah. Okey, ekstrak akar chrysanthemum ataupun bunga kekwa punya akar tu diekstrakkan, ada getah dia tu diekstrak. Itu akan ada satu kandungan racun yang boleh mematikan serangga lah. Okey, so kita teruskan. So walaupun kalau kau nak buat racun organik ke apa ke, tetap juga perlu dapat, kalau nak dikomersialkan, perlulah berhadapan dengan lembaga racun makhluk perosak, ataupun singkatan dia LRMP, lembaga racun makhluk perosak ni. So ni adalah berkaitan dengan akta racun makhluk perosak. Sebab tu semua racun makhluk perosak nak dijual mesti mendapat kebenaran lah daripada lembaga racun makhluk perosak. Even walaupun benda tu bukan racun. Contoh aku patah balik.
Kita balik video, bukan video, gambar. Okey, gambar pasal nak sebut susah, ORYX. Okey, Oxford, lebih kurang lah nak sebut. Yang ini pun dia berdaftar, dia tulis sini kelas 4, tapi sebenarnya dia bukan racun. Jadi dia bukan racun dan boleh diguna untuk petani organik, tetapi tetap berdaftar dengan Lembaga Racun Makhluk Perosak kelas 4. Sebab tu ni ada isu lah. Dulu ada orang cakap pasal brogat. So aku tak nak jawab pasal brogat ni, sebab ini bergantung, biarlah Lembaga Racun Makhluk Perosak yang menjawab. Itu antara brogat dengan Lembaga Racun Makhluk Perosak, jawapan antara dia sama dia. Tapi untuk produk Felda ni, okey, Felda anak syarikat ni, dia menghasilkan produk yang memang aku kagum lah, pun berdaftar dengan Lembaga Racun Makhluk Perosak. Okey, dia ada nombor Lembaga Racun Makhluk Perosak dia dekat dalam kotak ni lah, tak silap saya. Tapi gambar ni terlampau halus. Apa nama bahan dia, ada bahan dia. Kita nak zoom tak boleh, tapi akan datang kita cerita. Tapi patah balik pada racun kimia tadi. Okey, ini contoh racun organik tapi yang untuk Mr. Organic ni, dia guna ekstrak daun neem, dia tak tulis racun. Dia tulis penghalau ke apa ke, yang tu aku tak pastilah, sebab ni berkaitan dengan undang-undang, istilah-istilah macam ni. Contoh dulu ada orang jual jamu kan, KKM mungkin ada efek dengan istilah perkataan jamu, ubat tradisional dan sebagainya. Tapi kalau kita perasan, ada produk-produk, contoh dia tulis jus kunyit, jus itu macam jus lah. Okey, dia adalah benda yang dialihkan tu. Ni berkaitan dengan undang-undang, agak sensitif lah untuk nak jawab. Okey, ni contoh akar tuba ada tulis akar tuba khas Kalimantan, racun ikan alami. Maknanya dia kata racun sungai jadi. Tapi kalau rasa siapa yang bangkang kata benda ni bukan racun, try minum lah. Okey, itu cuma terdekat tu. Kalau orang kata tak, ni bukan, ni bahan organik, bukan racun, kau try lah minum. Okey, tapi bagi aku kata tetap racun lah bagi aku. Okey, IPM macam aku cakap tadi, gabung semua daripada awal, bahan organik apa secara biologi apa penggunaan fizikal, kulturalnya, kawalan secara kimianya. Okey, kawalan kimia ni adalah yang terakhir lah, sebab dia yang penting keselamatan orang yang nak guna. Kena faham bila kita jadi petani, kita menggunakan racun makhluk perosak tu, bermakna kita lah pengguna pertama yang dapat racun tu. Sebab tu contoh racun paraquat diharamkan. Dia tak bahaya pada pengusuk dia tak bahaya pada pelanggan. Dia tak bahaya pada orang membeli buah, tapi dia bahaya pada petani itu sendiri. Okey. Kemudian racun, ada racun apa, contoh metametaphos apa semua tu, yang tu kena ada lesen. Dia untuk kawalan gopuk tanah, tapi tak boleh guna sesuka hati, tak boleh dijual dengan sesuka hati, mesti dapat lesen. Lesen ni dia dapat atas kes-kes penyakit yang kritikal macam gopuk tanah tu. Kalau tak ada, dia takkan bagi. Sebabnya bayangkanlah, kalau banyak orang tanam sayur pakai racun metametaphos, jawapannya memang kita tak tahulah apa akan jadi dengan rakyat Malaysia ni. Sebab racun ni bila dia dah suntik dalam batang kelapa terang injection, sebelum suntik tu buah kelapa atau pokok tu semua kena luruhkan. So bayangkan berapa second cucuk sap, racun tu dia dah naik, dah masuk dalam buah. Okey, so benda ni Jabatan Pertanian, aku sangat-sangat terima kasih lah. Bagi aku sangat-sangat terima kasih. Saya sangat-sangat terima kasih. Jabatan Pertanian sebenarnya memang sayangkan petani-petani yang ada ni lah, dan dia pun sayangkan rakyat Malaysia. Okey, sekian, tamat. Kalau aku nak cerita pasal racun-racun berdaftar akan datang, insyaAllah ada masa sempat aku nak buat video ni, aku akan rakam. Sebab bukan mudah nak buat video macam ni. Okey, so jangan lupa subscribe. Tekan sekali cukup. Kalau dah tertekan 2 kali, pastikan dia kelabu balik, jangan merah balik. Okey, tak perlu bayar pun benda ni free. Okey, so selamat beramal. Share, like. Semoga anda juga dapat pahala untuk menyebarkan ilmu. Sampaikanlah
sampaikanlah ilmu tu walaupun sepotong ayat. Semoga dia bermanfaat untuk semua. Jadi anda share, like, dan anda juga dapat pahala lah. Bagi yang beragama Islam, dia percaya pada pahala. So bagi yang bukan beragama Islam, percayalah pada manfaat penyebaran ilmu, supaya dia memberi kebaikan lah untuk ketamadunan manusia ni. Okey, penyebaran ilmu tu adalah yang paling terbaik lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.